Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, saya Amir Ashraf bin Ismail. So, hari ini saya nak uh, ataupun berbincang, kita berbincang maknanya dalam apa saya untuk melihat dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ataupun dipanggil DSKP lah. Saya tengok DSKP subjek sains tingkatan 1 ni sejauh manakah sains, teknologi dan masyarakat ni diaplikasikan ataupun diintegrasikan dalam DSKP ni. Okey, kita pergi sama-sama. Kita lihat sejauh manakah dia. Alright. Ni muka depan DSKP. Sains tingkatan 1. Okey, minta maaf rambut jatuh pula. Alright. Okey, seterusnya kita pergi ke ni muka depan lagi. Dia masih lagi pendahuluan. Ni isi kandungan dia. DSKP lah, DSKP sains tingkatan 1. Alright. Okay, ini kata pengantar. Kata pengantar ni sebenarnya lebih kurang kepada sejarah penerbitan DSKP dan tu pengarah bahagian pembangunan kurikulum Dr. Sariah binti Abdul Jalil. Alright, okey, pendahuluan. Dalam pendahuluan, kita lihat dalam pendahuluan ayatnya. Okey, kita pergi ke perenggan kedua. Malaysia yang sedang melangkah status negara maju perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik, progresif, berdaya saing, berpandangan jauh di samping memanfaatkan teknologi terkini. Masyarakat ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban sains dan teknologi masa hadapan. Ada perkataan tu Bagi mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warga negara kritis, kreatif, inovatif dan berketerampilan yang membudayakan sains, juruteraan dan matematik ataupun ringkasnya STEM lah. Okey, STEM ni sebenarnya di bawah sains, teknologi dan masyarakat. Maknanya ayat perenggan kedua dalam pendahuluan ni telah kita nampak lah DSKP ini ingin menekankan sains, teknologi dan masyarakat dalam pemikiran para pelajar. So it's very important. So makna sini kita nampak dah dia punya orang kata apa ni, hawa-hawa dia, dekat-dekat dia lah untuk integrasi sains, teknologi dalam dan masyarakat ni dalam kehidupan seharian lah ataupun kepada para student tu. Okey, seterusnya perenggan keempat saya nampak situ ayat di samping itu kemahiran berfikir tinggi juga dibangunkan supaya dapat mengaplikasikan pengetahuan sains untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sebenar secara kreatif dan inovatif. Okay, this is more toward to masyarakat ataupun society lah. Society yang di mana menyelesaikan masalah dalam kehidupan sebenar. Yes. Ini sangat penting. Sebenarnya kebat ataupun kemahiran alas tinggi ini membentuk pemikiran para pelajar dan terus dan dia dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian je. So, di SKP sebenarnya pendahuluan pun dia telah nampak dia ingin menekankan sains, teknologi dan kemasyarakatan. So, ada lagi sebenarnya dalam pendahuluan ni. Okey, tak apa, saya pergi dengan ringkas untuk pendahuluan ni. Okey, maklumat. Kita tengok maklumat. Kurikulum standard sekolah menengah KSSM bermaklumat untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti melalui pengalaman dan catatan bagi menguasai pengetahuan kemainan sains dan teknologi serta sikap saintifik ni more untuk masyarakat. Ingin menanamkan pengalaman sains dan teknologi dalam minda, dalam para pelajar dan juga para pelajar tu boleh dan juga membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian. Bagaimana sikap juga ditekankan iaitu sikap saintifik dan nilai murni. Ini more kepada interaksi para pelajar dengan masyarakat ataupun orang sekelilingnya. Tidak kira lah family atau adik-beradik ke apa. Yes, itu dikira masyarakat. No problem. Okey, objektif dia ada 7 . Okey, bagi saya saya lihat sini nombor 1 hingga 7 ini semua menekankan kepada sains dan teknologi dan masyarakat. Kita tengok. Nombor 1 menggunakan pendekatan inquiry, makna ingin tahu, memenuhi sifat ingin tahu dan minat terhadap sains. Yes, ini more kepada pengetahuan terhadap sains. Nombor 2 memperoleh pengetahuan dan pemahaman untuk menerangkan fenomena secara saintifik. Ini juga pengetahuan dan pemahaman saintifik kepada sains. Berkomunikasi mengenai maklumat berkaitan sains dan teknologi secara bijak dan berkesan. Mereka dan menjalankan
saintifik. Mereka ni bukan mereka tu. Itu mereka cipta, contohlah. Mereka cipta, bukan mereka. Mereka. Nombor 4. Ya. Mereka dan menjalankan penyiasatan saintifik, menilai evidence dan membuat kesimpulan. So, itu membentuk kefahaman dan juga membentuk satu cabang idea kepada para pelajar, sama ada dalam kelas ataupun di luar kelas. Nombor 5, mengaplikasikan pengetahuan sains, pengetahuan prosedur dan pengetahuan epistemik dalam mengemukakan soalan, menginterpretasi data, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam konteks situasi sebenar. Yes, this all towards the science, technology and society. Nombor 6, membina kesedaran bahawa ilmuwan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup. Yes. Nombor 7, membina kesedaran bahawa perkembangan sains dan teknologi memberi implikasi ke atas moral, sosial, ekonomi, alam sekitar sama ada dalam konteks tempatan ataupun global. So, dia ingin menekankan pemikiran pelajar ni bukan sahaja di Malaysia, bukan sahaja dalam skop lingkungan yang kecil, maka dia ingin melihat kepada keseluruhan, termasuklah dunia luar kita lah. Okey, di sini kerangka kurikulum standard sekolah menengah, salah satunya salah satu cabangnya adalah sains teknologi. Di situ dia tulis itu penguasaan ilmu sains, matematik dan teknologi ataupun STEM lah. Pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran sains, matematik dan teknologi secara bertanggungjawab berdasarkan sikap dan nilai dalam sains, matematik dan teknologi. Maaf saya laju sangat. Okay, dan kita lepas ni saya akan bagi contoh-contoh. Kita akan pergi tema demi satu tema ke satu tema. Kita bincangkan sejauh manakah sains, teknologi dan masyarakat ni ditekankan di SKP tingkatan 1 dalam subjek sains lah. Alright, ni fokus, tak ada masalah. Ni fikrah sains maknanya ni strategi bagaimana guru-guru itu ataupun faktor-faktor apakah guru yang perlu tekankan dalam membentuk idea ataupun cara-cara kemahiran berfikir dalam para pelajar. Di sini kritis ada, kemahiran berfikir kreatif, strategi berfikir juga ada. Alright, saya tak nak sentuh sangat, so saya nak sentuh sejauh mana yang masyarakat ditekankan dalam ni. Dalam pendahuluan ni juga saya nak tekankan ada satu lah dalam strategi pengajaran. Kita tengok strategi pengajaran tu tidak penekanan sains, teknologi, tema-tema yang diajar. Okey, ini kebat. Okey, strategi pengajaran. Tengok sini. Alright, ni ayat-ayat pendahuluan dia. Saya nak tengok dalam strategi tu. Ada konstruktivisme, ada apa? Alright, ini dalam strategi sains, teknologi dan masyarakat ditekankan juga. So dia ada khas dia terbitkan. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubung kait apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran konseptual, pendekatan sains, teknologi dan masyarakat ataupun STM. Kalau bahasa Inggeris STS, Science, Technology, Society. Kalau bahasa Melayu STM, Science, Technology, Masyarakat. Tema dan standard pelajaran yang berusulkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Kita tengok lepas ni, kita tengok tema ke tema. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains, teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Alright. Okay. Saya nak membazir masa. Saya nak pergi ke tema-tema. Alright. Kita sambung. Untuk tema-tema saya sambung selepas ini. Alright.